Facebook Guys, ini dah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, selamat beristirahat, selamat berada bersama keluarga dan salam reformasi saya ucapkan kepada rakan-rakan yang masih lagi menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. Happy birthday kat belakang. Bukan sambutan birthday, saya dekat McDonald hari ini di dalam bilik mesyuarat. Kita gunakanlah apa bilik mesyuarat yang ada. Hari ini kita sewa bilik McDonald di kawasan Kuching ni untuk kita bermesyuarat bersama dengan tim Neo Reformis. Nanti saya perkenalkan tim Neo Reformis kita. Ada yang keluar tadi kan. Jadi terima kasih yang menonton. Firdaus Faiza daripada Dubai. Terima kasih. Ada yang datang dari mana? Tempat lain sama saya. Terima kasih yang bersama daripada Kota Baru, Lim Bon Yung, Navid Malam. Tak orang tahu ambil pun Facebook ah? Tahu tak? Tahu. Lawan tetap lawan Firdaus. Terima kasih. LTL LTL. Oh, semua ni. Terima kasih kepada Salam Pontian clear. Terima kasih. Mencari harapan baru. Yes, salam terima kasih dari Rawang. LTL. Hashtag LTL kawan-kawan. Terima kasih. Teruskan share. Dari Puchong Pademan, Dominic Lee, Kota Kinabalu clear. Terima kasih. Daripada Pahang, terima kasih daripada Sambatan Moti. Teruskan perjuangan daripada PJ. Sabah pun ada. Sabah semakin bergegar sekarang ni. Sukma. Saya tak kenal Sukma. Tamparuli pun ada. Terima kasih. Salam daripada Asajaya, Azaman Peri. Terima kasih. Ada internet Lawan tetap orang Baharudin. Terima kasih Safa Marwah. Terima kasih Anwar Yusof, Fu Yong Chai. Waalaikumsalam dari Miri tu. Terima kasih orang Miri. Zul Azmi dan sebagainya daripada Perak. So kita malam ni kita baru selesai bermesyuarat bersama dengan tim Neo Reformis kita membincangkan tentang program-program yang kita rancang di Asajaya dan juga program-program di Bandar Kuching serta program di kita akan buat pertandingan PUBG. InsyaAllah pada bulan 10 kita buat pertandingan PUBG untuk anak-anak remaja di sekitar kawasan Petra Jaya. Dari Thailand, Haji Nasrul Omar daripada Thailand, Keluang, okey clear. Salam reformasi Nazri, Seremban sangat jelas. Terima kasih Mansur. Salam reformasi Azizi, konsisten dari KL. Terima kasih. So malam ini kita akan membicarakan beberapa topik terutama berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah, di mana belum ada kata putus lagi daripada Pakatan Harapan Warisan sama ada penentuan calon. Namun begitu, kalau kita tengok Barisan Nasional dan juga Bersatu sudah pun ura-uranya membahagikan 30 kerusi untuk Barisan Nasional dan 20 kerusi untuk Bersatu. Dan nampaknya Barisan Nasional Bersatu tidak menggunakan logo Barisan Nasional. Impact dan implikasi dia mungkin membawa satu perkara yang sangat besar, terutama kepada Bersatu itu sendiri, di mana Bersatu ini adalah satu parti yang agak baru di Sabah, tidak dikenali. So dia menarik untuk kita tengok kajian kita, sama ada dia boleh memberi kesan yang besar kepada Bersatu di Sabah ataupun keputusan pilihan raya di Sabah. Ada itu satu keputusan ataupun cadangan yang baik untuk meletakkan Bersatu itu bukan di bawah Barisan Nasional, sebaliknya sebagai menggunakan logo sendiri. Dia juga satu sudut pandang yang sangat menarik untuk kita lihat. Dan juga kita akan tengok daripada segi pilihan raya negeri Sarawak yang mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Itu saya tak sentuh banyak pada malam ini. Dan juga macam saya bagi tahu dengan budak-budak ni tadilah, rakan-rakan Neo Reformis tadi berkenaan dengan kartel, berkenaan dengan perjuangan, berkenaan dengan reformasi, berkenaan dengan apa maksud reformis yang sebenarnya agar anak-anak kita faham. Ni orang ni turun ada biar ni nyorang tak. Kita nak tunjukkan muka. Sebab kita sekarang ini dalam kerangka untuk kita nak membawa isu yang generasi baru dalam kita nak mendepani reformasi kita. Kadang-kadang saya agak kecewa dengan rakan-rakan kita apabila terlalu memberatkan orang-orang lama. Bukan saya kata orang lama ni tak penting. Mana yang lama yang masih bersama dengan kita, yang ingin bersama dengan kita, teruskan. Tetapi dalam masa yang sama, janganlah kita buka dan tutup peluang kepada orang-orang baru untuk ke depan. Anak-anak baru untuk ke depan. Leaders create leaders. Kita kena create more leaders.
Kita kena create orang baru, kan? Orang yang boleh lagi ke depan yang mungkin sama atau lebih baik daripada kita. Jadi itu sebenarnya yang perlu kita lakukan. Bukan sekadar kita nak berharapkan dengan orang-orang lama. Oh, dia dulu orang lama, tapi dulu tinggalkan kita. Oh, tak apa, dia dah datang balik, maka kita kena gunakan dia balik. Kenapa? Kenapa kita tak create new waves, new leaders? Maksud saya begini, orang lama tak apa. Yang mana bersama dengan kita appreciate, kita teruskan, kita bawa dia. Tetapi kadang-kadang kita kena bawa generasi baru di dalam kita punya gerakan agar generasi baru ini dapat memberi impak yang lebih baik. Kadang-kadang macam tadi saya minta budak-budak ni tanya, cadang soalan. Apakah program yang terbaik mungkin kita boleh buat? Dia cadangkan ML, cadangkan PUBG. Saya menarik juga. Saya sendiri tak main ML, saya sendiri tak main PUBG kan, walaupun anak saya main kan. Tapi saya kata, macam mana buat? So kita tanya. Kadang-kadang kita ni dah terlalu distant dengan teknologi sampai kita tak, ataupun keadaan semasa sehingga kita tak mampu nak buat apa yang diorang boleh buat. So saya kata, okey, saya boleh facilitatekan daripada segi keuangan, daripada segi facility, tapi diorang boleh facilitatekan daripada segi cara kerja. Jadi sebenarnya apa tujuan kita buat macam tu? Kita memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk memberi cadangan, untuk memberi pendapat, dan kita memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk belajar pengalaman. Saya belajar macam mana nak organize satu-satu event seawal usia 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun saya dah mula nak organize event, kita bagi peluang dan ruang kepada mereka, dan benda ini, skill ini dia orang boleh gunakan satu hari nanti untuk mengembangkan lagi bakat dan juga kemahiran mereka untuk membuat satu yang lebih baik, insya-Allah. Jadi sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita perlukan, macam kita ni pun umur dah berusia 40, 50, 60 ni, mungkin kita tak ada daya, tak ada tenaga, mungkin kita tak ada masa, kita sibuk dengan keluarga kita dan sebagainya, nak membentuk masa hadapan, tetapi kita ada beberapa benda lain yang kita ada, keuangan, kita ada kontak, kita ada networking yang kita boleh bantu, maka kita bantu mereka dalam situasi dan keadaan tersebut. Okey. Itu enough tentang neo reformist. So sekarang ini saya nak tunjukkan geng-geng neo reformist kita hari ini. Ini dia punya ketua dia Ajay, bakal cikgu ni. Kita ada pelbagai daripada tempat ni dekat Najiha, kita ada ni Omoy, kita ada rakan-rakan kita ni. Geng-geng neo reformist kita ada lebih kurang dari 15 orang. Yang sekarang ini adalah kita punya hardcore ataupun core team neo reformist yang akan menggerakkan satu program 16 hari bulan ni, dan juga program pada bulan 10 nanti, dan program-program yang selingan-selingan yang ada, di mana kita bagi peluang kepada mereka. Tugas saya guide saja. Mereka akan melakukan program tersebut, menjalankan program tersebut dengan keperluan dan cara mereka tersendiri, insya-Allah. Jadi itu benda yang kita sepatutnya sebagai orang yang lebih berusia, yang tua, yang mungkin lebih berpengalaman, tugas kita adalah memberikan panduan, memberikan tata cara, memberikan jalan kepada mereka, dan tugas mereka adalah untuk belajar daripada kita, dan insya-Allah kalau kita latih mereka dengan baik, mereka boleh lagi ke depan dan mungkin lebih baik daripada apa yang pernah kita buat sebelum ini. Itu yang kita nak. Sebab itu saya kata tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau ada pelajaran, ada degree, ada master, ada PhD itu hanyalah lebih kurang 10%, 20% sahaja yang kita perlukan dalam kita nak buat aktiviti dan jadi aktivis ni. 80% sebenarnya adalah kemahuan kita. Kadang-kadang ada orang ada PhD, ada master, ada title IR, ada title doktor, ada title itu, title ini, tetapi dia orang pun tak sanggup nak pergi ke depan. Dia orang pun tak sanggup nak ke depan. Siapa? Ni ada, percaya tak? Ada yang good? Oh, apa dengannya? Kawan kan. Ya, at least dulu orang susah. Anok-anok lagi, kesiannya. Balik ada jumpa kawan tadi, ternampak kawan dekat situ. Tak apa. So, poin saya adalah di situ, di mana kita gerakkan masa, kita gerakkan jentera, kita gerakkan orang, kita bina generasi baru. Kita kena bina generasi baru, kita kena bina rakan-rakan baru, dan inilah tim neo reformist. Kenapa saya namakan neo reformist? Sebab dia orang tak boleh jadi otai dah. Otak-otai tu, dia orang pun tak tahu cerita 1998 pun korang tak tahu kan? Apa yang berlaku 1998, kisah peristiwa Anwar Ibrahim, kita boleh cerita lah, tetapi dia tak dapat merasa apa yang kita rasa. Namun begitu kita boleh buat gerakan baru. Sebab reform ini bukannya, dia bermula disparkkan oleh peristiwa 1998 terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi dia itu bukanlah sebab kenapa kita patut melakukan reform. Reform ini dilakukan atas dasar kita mahu memperbaiki negara, kita mahu menjadikan satu tempat ini, Malaysia ini, sebuah negara yang lebih baik. Sebelum itu saya nak cerita tentang Sabah dan Sarawak.
Pilihan dan Sabah ni simple saja, saya boleh katakan bahawa Parti Keadilan Rakyat, Pakatan Harapan belum ada kata putus. Malam ini ada mesyuarat, tapi belum ada kata putus berkenaan dengan berapa kerusi mereka akan bertanding dan berapa yang akan diputuskan dan siapa calon. Kerana masih lagi dalam rundingan. Seingat saya kalau tak silap, warisan akan mengumumkan pada 10 hari bulan. 10 hari bulan ini berkenaan dengan pilihan raya negeri Sabah berkenaan dengan calon dan sebagainya. Kemudian mengenai esok juga adalah satu tarikh yang sangat menarik kerana esok adalah keputusan Mahkamah Rayuan terhadap kes Musa Aman. Musa Aman hari itu dia kalah di Mahkamah Tinggi. Sekarang ini dia membuat rayuan. Sebab apa? Dia mengatakan bahawa pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah hari itu adalah tidak sah. Sebaliknya beliau adalah sah menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Jadi dengan itu dia kata maka dia mencabar di mahkamah. Dia kata bahawa apa yang dilakukan oleh TYT pada hari itu adalah tidak sah dan patut dicabar oleh mahkamah. Namun begitu Mahkamah Tinggi mengatakan bahawa mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk interfere, untuk campur tangan dalam urusan apa yang ditentukan oleh TYT. Bila TYT telah memutuskan satu-satu keputusan terutama mengenai bidang kuasa beliau, dan ini dalam kes ini adalah pembubaran Dewan Undangan Negeri, maka mahkamah tidak mempunyai kuasa. Sebab berdasarkan perlembagaan TYT, Menteri Besar, Perdana Menteri mempunyai kuasa untuk membubarkan parlimen di atas nasihat Ketua Menteri. Cuma menurut Musa Aman bahawa pada waktu itu dialah Ketua Menteri sebab dia sudah ada command majority. Itu silap dia. Di mana kita kata command majority ini ditentukan oleh Dewan ataupun oleh Ketua Menteri. TYT dan Sultan. Kalau di negeri ada Sultan lah. Ditentukan oleh itu, bukan ditentukan oleh Musa Aman. Tak kisahlah berapa SD dia bawa, kalau TYT tak nak jumpa dan tak nak recognize, maka menurut perlembagaan, maka dalam keadaan itu kita boleh katakan tidak sah. Pengesahan itu hanya boleh dilakukan oleh TYT. Itu menurut kes di dalam Perak, dalam kes krisis politik Perak tahun 2009, di mana kerajaan Pakatan Rakyat pada masa itu tumbang diakibatkan oleh SD yang dibawa kepada Sultan dan Sultan menerima SD tersebut. Tapi dalam kes ini Sultan tidak menerima. Dan berbeza dengan kes Mahathir dahulu, beza kes Mahathir dan Kedah, kes Pakatan Harapan dan Kedah, ini kerana Mahathir meletakkan jawatan, Mukhriz meletakkan jawatan. Itu merupakan kesalahan dan kesilapan. Saya tak kata itu kesilapan, itu kesengajaan yang dilakukan oleh Mahathir, yang dilakukan oleh Mukhriz untuk nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Jadi pada waktu itu kalau mereka tidak meletak jawatan, kalau Mahathir menyerahkan kepada katakanlah dia bubarkan parlimen ataupun diserahkan kepada Wan Azizah ataupun Anwar Ibrahim pada waktu itu, sebenarnya ramai dia nak lompat balik pergi masuk ke dalam ke dalam Pakatan Harapan pada waktu itu dan tidak tumbang kerajaan seperti mana yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, kita tahu itu yang berlaku dan menyebabkan kerajaan kita tumbang. It does not matter. The most important thing yang sekarang ini kita kena sedar dalam situasi sekarang ini, bahawa berkemungkinan esok mahkamah akan menentukan keputusan TYT dan juga Syafiee Apdal untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri itu adalah sah, dan juga bahawa penamaan calon pada 12 hari bulan ini boleh diteruskan. So, kalau sekiranya sah atau tidak sah, apa langkah seterusnya? Itu persoalan. Katakanlah sah. Maksudnya Mahkamah Rayuan mengatakan, oh tak boleh. Maksudnya tak boleh pembubaran itu, tak sah pembubaran itu. Maka SPR boleh lagi membuat, ataupun Syafiee Apdal boleh lagi membuat satu lagi rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Dalam Mahkamah Persekutuan boleh menentukan bahawa pembubaran itu sah atau tidak. Jadi ada satu lagi chance. Sama juga kalau sekiranya si Musa Aman nak membawa perkara itu ke Mahkamah Persekutuan pun boleh, satu lagi chance. Cuma menariknya kalau saya katakanlah esok kalah atau tak kalah, let's say dia nak bawa ke Mahkamah Persekutuan, dia ada 14 hari untuk membawa ke Mahkamah Persekutuan. So katakanlah 14 hari, katakanlah 7 hari, berkemungkinan minggu depan Mahkamah Persekutuan akan mendengar kes. Saya rasa esok hari itu dah dengar kes. Tak dengar kes? Belum dengar kes kan? Rasa belum dengar kes. Kes belum. So esok mungkin dengar kes.
So mungkin keputusan esok hari atau mungkin keputusan dalam 2-3 hari daripada esok hari. But regardless of apa yang berlaku pada esok hari, sebenar-benarnya bagi saya pembubaran itu adalah sah dan tidak boleh disangkal oleh mahkamah kerana itu tertakluk di bawah kuasa Perlembagaan Malaysia. So menarik untuk adik-adik yang ada kat sini berkenaan dengan perlembagaan. Kalau kita belajar tentang Malaysian Agreement 1963, pembentukan Malaysia 1963. Untuk adik-adik yang tak tahu, perkataan Malaysia itu hanya wujud pada tahun 1963. Sebelum 1963, Malaysia, perkataan nama Malaysia itu tak wujud. Malaysia tidak wujud sebelum 1963. Sebelum 1963, negara ini dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu, Federation of Malaya, Persekutuan Tanah Melayu. Kerana pada masa itu dia adalah persekutuan negeri-negeri Melayu di seluruh Semenanjung, tak termasuk Sabah dan Sarawak. Akhirnya apabila kita berbincang Singapura, Sabah dan Sarawak berbincang, kita ubah 1963, kita menandatangani satu agreement dinamakan Malaysian Agreement. Sebab saya nak cerita ni sebab kita lama lagi Hari Malaysia, Malaysian Agreement 1963, dan kita mewujudkan Malaysian Act 1963, dan kita membawa agreement itu ke dalam perlembagaan yang ada dan kita ubah perlembagaan yang ada, maka kita membentuk apa yang dikenali sebagai negara Malaysia. So negara Malaysia itu pembentukan dia daripada pembentukan Sabah, Sarawak, Persekutuan Tanah Melayu dan juga Singapura. Namun begitu 1965 Singapura keluar, maka federation itu kekal 1965 dengan Sabah dan Sarawak. So menariknya pada waktu itu mengikut perjanjian Malaysian Agreement, 1/3 parlimen, ahli parlimen mestilah terdiri daripada orang-orang daripada Sabah, Sarawak dan Singapura. Namun begitu apabila Singapura keluar pada tahun 1965, komposisi itu kurang daripada 1/3 sekarang ini. So sekarang ini Sabah dan Sarawak demand supaya komposisi itu kembali kepada 1/3. Maksudnya jumlah ahli dewan, jumlah ahli parlimen di dalam parlimen dan itu mestilah 1/3 terdiri daripada orang Sabah dan Sarawak. Kenapa? Supaya tidak mudah satu-satu undang-undang itu, perlembagaan itu diubah menggugat hak orang Sabah dan juga orang Sarawak. Jadi benda itu tujuan dia. So adakah ini satu cadangan yang baik? Bagi saya itu satu cadangan yang sangat baik untuk orang-orang Sabah dan untuk orang-orang Sarawak, terutama dalam kita nak menangani dan juga untuk kita nak memelihara dan memulihara kita punya hak dan juga kepentingan kita di negeri Sabah dan Sarawak ini. Jadi bagi saya itu kena disegerakan. Dan sekiranya Pakatan Harapan nanti menang sekali lagi, maka kita kena mengutamakan perkara tersebut. Di samping kita mengubah Malaysian Agreement 1963, kita ubah perlembagaan kita supaya Sabah dan Sarawak direkogniskan sebagai equal partners. Dalam masa yang sama, 1/3 ahli parlimen itu mesti terdiri daripada orang Sabah dan Sarawak. Okey, so kalau 1/3 terdiri daripada Sabah orang Sarawak, apa implikasi dia? Implikasi dia sangat besar. Itu saya kata, kalau nak menang Malaysia, nak menang pilihan raya umum, satu-satu parti itu mesti memenanginya dengan cara menangkan Sabah dan Sarawak. Hari itu ada Barisan Nasional. Sekarang ini tak ada Barisan Nasional di Sarawak dah. Di Sabah dah ada, tapi di Sarawak dah tak ada Barisan Nasional. So dia kena bekerja keras untuk nak menangkan Barisan Nasional, untuk nak menangkan hati GPS supaya dapat bergabung dengan Barisan Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, saya boleh katakan macam ni. Kalau nak menang Sabah dan Sarawak, itu saya kata perlunya ada satu gerakan mass movement di Sarawak ini untuk nak menangkan dan kalahkan GPS. Sarawak di samping Pahang adalah satu-satunya. Dia dekat Malaysia ni ada 3 negeri tak pernah berubah. Pahang, Perlis dan juga Sarawak. Perlis ni saya tak kisah. Dia punya parlimen pun ada 3 je. Ada 3 je parlimen. Paling kecil di Malaysia ni Perlis. Ada 3 parlimen. Sarawak paling besar ada 31 parlimen. Pahang bagi saya tak adalah signifikasi sangat. Sebab apa? Pahang ni dia bagi saya kita tolak tepi. Tetapi Sarawak ini kalau kita tengok, kalau kita tak mampu untuk nak memenangkan Pakatan Harapan ataupun Parti Keadilan ataupun DAP di Sarawak, maksudnya tak mampu nak menumbangkan GPS di Sarawak, maka janganlah bermimpi untuk kita nak memegang Malaysia ni dalam keadaan tempoh masa yang lama. Sebab itu saya kata, gerakan di Sabah dan Sarawak ini, parti politik sangat penting. Kita tak boleh lagi at the mercy of our enemy, kita kata. Maksudnya, kita nak mengharapkan musuh kita. Kita nak mengharapkan orang lain untuk menang. Parti Keadilan di Sarawak mesti bertanding paling kurang 50 kerusi. Daripada 82 kerusi, paling kurang kena bertanding 50 kerusi. Kenapa? Saya kata,
Walaupun parti DAP itu dah lama, sejak daripada 1965 dah ada DAP, tetapi di Sarawak ini DAP masih lagi diasosiasikan dengan Parti Kaum Cina. Walaupun DAP bukan Parti Kaum Cina, tetapi masih lagi diasosiasikan dengan Parti Kaum Cina. Sedangkan PKR ni adalah Parti Keadilan Rakyat ni adalah parti yang boleh merentas semua bangsa, semua agama. Jadi sebab itu kita kata, paling kurang kita kena bertanding 50 kerusi. Itu paling kurang yang realistik, yang ambition je lah. Tetapi secara realistiknya, last time kita bertanding 40 ke 45 kerusi. So kalau kita boleh ambil dalam 40 ke 45 kerusi, itu pun adalah satu benda yang elok dan baik. Cuma bagi saya Parti Amanah di Sarawak ni agaklah kurang peluang dia untuk menang. Sangat-sangat kurang. Orang Amanah marah saya lagi lepas ni. Marahlah. Kita bercakap tentang realiti saya berada di Sarawak. Saya tak nampak satu gerakan parti yang kuat amanahnya di Sarawak. Kalau saya salah, buktikan saya salah. Siapakah satu figure amanah yang kuat di Sarawak? Sebut. Siapa? Yang orang Sarawak kenal. Siapa? Kenapa saya cakap macam ni? Saya nak wake up call untuk orang-orang amanah. Jangan rasa berbangga sangat dengan buat conference sana. Oh, kita dah ada kekuatan. Tunjukkan kekuatan tersebut. Tempat yang bertanding, Muara Tuang. Don saya Semariang, amanah. Muara Tuang, kampung Semariang, kampung mak saya, amanah. Muara Tuang, kampung bapa saya, amanah. Lalas dua-dua kampung amanah nak ambil. Jadi, kalau dua tempat tu dah amanah ambil, tak bolehlah kita nak rampas balik, nak gaduh balik, tak payah. Saya malah nak gaduh. Tapi saya kata, tolonglah start buat kerja. Tolonglah nampakkan kekuatan. Tolonglah buat apa yang sepatutnya untuk dibuat. Janganlah kita nak last minute, nak nampak muka calon. Itu yang kita tak nak. Kita tak nak buat jadi macam tu. InsyaAllah. So di Asajaya kita akan buat program esok. So berkenaan balik kepada cerita Sabah tadi, kita kata belum ada penentuan kepada calon. Belum ada penentuan, bukan tak ada penentuan kepada calon. Calon tu dah ada. Belum ada penentuan kepada jumlah kerusi. Namun begitu, Warisan akan mengumumkan kerusi dia pada 10 hari bulan. Kemudian Bersatu pun sudah mengumumkan bahawa mereka akan bertanding 20 kerusi dan Barisan Nasional 30 kerusi. So membawa kepada 50 kerusi. Balance itu akan dibagikan kepada parti-parti kecil komponen lain yang bersekutu dengan Barisan Nasional Bersatu. So menarik. Kenapa saya kata menarik? Ini merupakan satu ujian besar kepada Bersatu dalam menentukan sama ada mereka mempunyai sokongan atau tidak di negeri Sabah. Dan daripada sokongan itu kita akan dapat. Sebab apa? Kita kena faham. Last PRU Bersatu tidak bertanding. Last PRU Bersatu tidak bertanding menggunakan logo mereka. Seluruh Malaysia menggunakan logo Parti Keadilan. Kecuali Sabah Warisan menggunakan Warisan dan DAP Sarawak menggunakan DAP. Tetapi seluruh Malaysia menggunakan bendera Parti Keadilan. Jadi Bersatu pun menggunakan bendera Parti Keadilan. Sabah Warisan saja. Dengan DAP Sarawak menggunakan logo sendiri dan Sabah logo sendiri. Tetapi maksudnya Bersatu tak ada lagi, tak ada menunjukkan kekuatan, belum diuji kekuatan. Jadi ini adalah satu medan pertama untuk Bersatu nak menunjukkan sama ada mereka mempunyai sokongan atau kekuatan di Sabah. Dan ini juga mungkin kita boleh jadikan satu kayu ukur sama ada Bersatu mempunyai kekuatan di seluruh Malaysia selepas ini. Dan bagi saya, apa tujuan Barisan Nasional memberi ruang kepada Bersatu? Sebenarnya dia nak nampakkan bahawa kepada Bersatu bahawa mereka tidak mampu untuk memenangi pilihan raya kali ini. Analisis satu pakar tak tahulah pakar analisis ke apa dia kata tadi kan, bahawa akan terbentuk hung government di Sabah. Hung government. So di Sabah ada 73 kerusi, I don't think ada hung government lah. Sebab 73 tu odd number. Dia berbeza dengan Johor. Johor 23 ke 28 saya tengok. 28. So dia even numbers. Even numbers ni akan ada hang. Tapi kalau odd numbers ni tak akan ada hang government. So seorang tu boleh jadi penentu ke mana dia nak pergi. Kerajaan mana dia nak bentuk. So saya kata dalam keadaan sekarang ini BN nak menentukan, nak melihat sama ada Bersatu itu mempunyai kekuatan atau tidak ada kekuatan. So menarik untuk kita tengok. Kalau siapa yang tengok pensiangan Raymond Ahua itu, dia tunjukkan dia punya jentera dia. Jentera Raymond itu saya rasa kalau saya kira tu tak kurang daripada 5,000 orang. Jentera dia ada 5. Ini jentera belum lagi pengundi. Jentera dia ada 5,000 orang di Beaufort.
Daripada 4 orang pengundi, 1 orang tu ahli parti keadilan. Jadi kita nak tengok kekuatan dia. Kekuatan bagaimana keadilan itu di Sabah sebenarnya. Dengan lebih 170,000 ahli keadilan di Sabah. Kalau kita tengok daripada jumlah penduduk 3 juta, penduduk pengundi dia lebih kurang 1.5 ke 2 juta, kita nampak bahawa keadilan itu mempunyai base dan grassroots yang sangat kuat. Sedangkan dan juga mereka telah bertapak terlalu lama. Jadi agak peliklah kalau sekiranya keadilan itu tidak mendapat kerusi lebih daripada 25 untuk mereka nak memenangi, untuk mereka nak bertanding dalam pilihan raya kali ini. Jadi bagi saya itu agak ralat lah kalau dia tak mampu untuk mendatangkan lebih daripada 25 kerusi. Tetapi namun begitu, kita kata ini terpulang kepada kebijaksanaan dan juga negotiation daripada parti-parti yang bertanding. Dan kita akan tengok dan saksikan. Cuma saya takkan ke Sabah lah, saya tak pergi ke Sabah. Saya akan fokus saya punya kerja di Sarawak. Saya pun dah pergi ke Sabah hari tu. Cuma minta maaf lah daripada Papa hari tu tanya, daripada KK ada tanya, daripada Sandakan pun dia tanya, dari Lahad Datu pun dia tanya kenapa saya tak pergi ke tempat mereka. Saya kata saya tak dapat nak pergi semua. Dana kita pun terhad, apa yang kita ada pun terhad. So kita hanya buat apa yang kita mampu, insya-Allah. Jadi all in all itu saja yang boleh saya katakan pada malam ini. Kita tak akan pergi lama sebab kita ada program lain. Kita akan bersiaran lagi pada malam esok, insya-Allah. Tak ada apa berita nak disampaikan lebih besar daripada itu melainkan benda-benda yang kita ada sekarang ni. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita nak saksikan, insya-Allah kita share, kita bersama-sama dengan rakan-rakan kita. Tak ada payah hangat, cuma saya nak teruskan momentum. So saya kata pada adik-adik ni sekalian, yang penting dalam kita buat aktiviti bukan besarnya aktiviti tu. Bukan berapa banyak aktiviti, bukan berapa besar, berapa banyak kita belanjakan, tetapi kita kena buat momentum. Momentum maksudnya kita kena konsisten buat. Saya dengan Mak Najihah, dengan mak bapak Ajay ni dah buat program dengan mak bapak Meme, dah buat program daripada dia orang kecil lagi. Daripada dia orang kecil lagi, korang pun dah kenal uncle ni berapa kan, daripada kecil sampailah sekarang ini. Mak Yomam pun selalu datang dulu kan. Sampailah sekarang ini, dan kita akan teruskan. Kenapa? Walaupun kita orang tak adalah buat tiap-tiap hari, tetapi kita buat konsisten. Sejak daripada tahun 2013 kita buat. Maksudnya kalau 2013 umur berapa 2013? Umur apa 2013? 2013 umur apa? 7 tahun. Yang lepas 10 tahun. Sejak umur tahun 10 tahun dah buat program. Maksudnya apa? Konsisten. Sentiasa buat. Okey? Jadi itu sekian saja daripada saya. Terima kasih. Dan itu saya kata, kalau nak beli bantu saya untuk live saya, insya-Allah siapa yang nak bantu saya, kita ada dinner 3 hari bulan 10 untuk mengumpul dana bagi PRN Sarawak. PM saya, satu meja RM2,000, RM5,000, RM20,000 dan RM50,000. PM saya, call saya PM saya, dan saya akan bagi nombor telefon untuk dihubungi, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, seperti mana saya selalu katakan, lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.